Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Hud. Surah Hud ayat 109. Tafsir pimpinan muka surat 430. Juzuk yang ke-12. Kita sudah hampir menghampiri penghujung surah ini. Baca beberapa ayat dulu. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. Ayat ini, ayat yang kita baca ini 109. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula, maka janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaruh syak tentang sia-sianya apa yang disembah oleh mereka yang musyrik itu. Jangan duk ragulah. Hak mereka buat tu memang tak pakai hijau. Kita orang kampung Kelantan tak pakai hijau tak jadi apa. Mudah dia. Tak. Dia kata hak dia mau buat tu tak jadi hijau, tak jadi apa. Allahu akbar. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qablu. Mereka tidak menyembah melainkan sama seperti yang disembah oleh datuk nenek mereka yang musyrik dulu. Mereka ni dia panggil legasi, menyambung kerja. Benda syirik itulah. Dan sesungguhnya kami akan menyempurnakan bagi mereka bahagian mereka dari azab yang ditentukan dengan tidak dikurangi. Allahu akbar. Jadi para jemaah sekalian, kita tengok di sini Allah Subhanahu wa taala dalam siri-siri ayat-ayat yang lepas menyebut kepada kita kisah-kisah umat-umat yang terdahulu menyembah berhala dan menyembah segala perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah. Orang dulu nampak dia sembah batu, sembah patung, sembah lembu, kan?
Mari zaman kita ini satu lagi penyembahan, dia panggil penyembah ideologi. Ini satu penyembahan baru. Kemudian diikuti dengan Allah Ta'ala sebut kedudukan orang-orang yang celaka di akhirat. Dan juga as-su'ada, orang yang bahagia. Allah wa ammal ladzina su'idu. Ayat 108 yang kita baru je bincang. Orang-orang yang bahagia duduk di mana mereka? Fafil jannati, dalam syurga. Allahu Akbar. Kita juga sudah belajar adab. Bila kita baca ayat-ayat yang menyebut tentang azab, kita kena minta berlindung. Bila kita baca ayat yang menyebut tentang nikmat syurga, kita kena mohon, Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami dari penduduk syurga, jadi warga syurga. Selalu doa. Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW juga telah menceritakan kepada kita tentang keadaan umat-umat yang terdahulu ni. Penyembahan berhala ni benda sama ya. Sesat mengikut orang sesat. Jadi tak lari, tak keluar daripada kelompok kesesatan, sebab dia duduk berlega dalam kawasan yang sama. Kemudian dalam beberapa ayat yang kita akan baca ini juga, Allah SWT menceritakan kepada kita tentang pada hari kiamat esok dibezakan orang-orang yang baik dan celaka tak duduk sekali dah. Tempat masing-masing. Kesudahannya berakhir, episod mereka juga berakhir di tempat masing-masing, yang ni ke neraka, yang ni ke syurga. Allahu Akbar. Maka kita tengok pada ayat ni. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Maka janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaruh syak, ragu-ragu lagi, masih duduk timbang tara, duduk mikir. Apa dia mikir? Tentang kesesatan, kesalahan, sia-sianya perbuatan puak-puak yang sembah, yang kafir musyrik itu. Tak usah duduk mikir. Apa yang mereka sembah itu semata-mata taklid, ikut-ikutan kepada apa yang dibuat oleh orang-orang dulu. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala janji, wa inna lam waffuhum nasibahum ghaira manqus. Allah kata mu jangan bimbang, tak usah duduk mikir banyak. Puak-puak ni kita akan balas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dia syirik, balas syirik. Orang yang baik, alhamdulillah balasannya baik. Jadi kita ni mikirlah, kita nak terima apa balasan yang kita nak di akhirat esok. Para ulama, pakar-pakar muzakir, pentazkirah berkata, suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah nanti, kitalah penulisnya atas dunia ni. Mu tulis apa hari ni, itu yang kita baca. Kalau kita tulis yang baik, alhamdulillah kita akan baca yang baik. Tulis yang tak baik, cari kerja lah kita. Masya Allah. Itu mukaddimah pada perbincangan ini. Kemudian kita pergi kepada kisah pendek tentang Nabi Musa. Sebab tajuk sini bukan lagi nak cerita Nabi Musa kena halau ke Firaun, Nabi Musa jumpa dengan Bani Israel. Cuma nak cerita satu episod persamaan di antara golongan yang menentang yang benar ini, di antara pengikut Musa yang terdahulu dan pengikut mereka yang berdepan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kerenah mereka? Apakah perangai tingkah laku mereka terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla? Tengok ayat 110. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. Janganlah engkau berasa bimbang wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tentang keingkaran kaum puak-puak Quraisy zaman Nabi. Zaman kita ini terlalu banyak puak yang menentang, yang mengingkari. Kerana sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, lalu berlaku pertentangan mengenainya. Maknanya kitabmu ni baru kan. Puak kafir Mekah ni tak apa nak terima, mengingkari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mendustakan kitab Al-Quran. Maka Nabi, Allah Ta'ala cerita kepada Nabi, perjalanan ini, fenomena ini bukan kepadamu je. Nabi Musa sudah jumpa dah, Nabi-Nabi lain pun sudah melalui peristiwa ini. Nah, tengok nota di bawah, nota 374. Yakni ada di antara kaum Nabi Musa yang beriman kepada kitab Taurat itu. Ada Bani Israel yang beriman. Dia dengar kitab Taurat, dia pakai. Dan ada pula yang mengingkarinya, ada hak tak mahu terima. Fala tahzan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau jangan duka cita ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah keadaan manusia dari zaman ke zaman, bukanlah terhad kepada sesuatu kaum saja, tidak terhad kepada kaum Musa, kaum Isa. Pegangan lagu ni, kerana macam ni, PA lagu ni berterusalah sampai hari kiamat. Ada orang terima, ada orang tak terima. Maka ayat ini nak menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi jangan sedih, jangan duka cita, stres tak ada. Sebab itulah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam ayat ini Tuhan kata fakhtulifa fihi. Ukhtulifa di sini mereka berselisih, pertentangan mengenainya macam-macam. Tengok dalam ulama tafsir kata apa? Berbeza pandangan, berselisih pendapat puak-puak kaum Nabi Musa, wa tanaza'um. Ada hak jadi tak baik, ada yang nak berebut nak jawatan, berpuak-puaklah puak dia. Allah Ta'ala hantar mari kita supaya kita ini menyatukan mereka. Tapi apa boleh buat, bila mari kita Taurat, berbeza-beza pula pandangan. Allahu Akbar. Maka ikhtilafu ahli Taurah, ahli ulama-ulama Taurat pula ikhtilaf. Ada kata hak ni memang kitab Taurat sungguh, ada hak ni kata tambahan, ada hak ni bercampur gaul. Ada yang terima, ada tak terima. Contohnya di antaranya dalam kitab Taurat ada hukum rejam. Jadi dia tak terima, dia sembunyi. Pada itulah bila satu kes ini berlaku, dia mari jumpa Nabi SAW. Nabi panggil pendeta Yahudi yang masih Islam, Abdullah bin Salam. Apa dalam kitab macam mana? Dia kata bawa kitab Taurat. Bila mari baca kitab Taurat, dia tak tangan atas ni, atas tepat ayat rejam, dia potong bacaan. Ibnu Salam kata ikra, akak tangan baca situ. Bila baca ada, tengok, ada yang menafikan hukum rejam, ada yang takwil mengikut hawa nafsu, macam-macam. Itu maka Allah Ta'ala peringatkan Nabi kita, ahli kitab juga, bila mari jumpa dengan Quran, mereka juga takwil macam-macam. Hak masuk Islam, beberapa orang seperti Abdullah bin Salam, dia dengar Quran, dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata benar apa yang telah ditulis oleh Allah, apa yang telah diturut oleh Allah dalam kitab Taurat, huwa. Ada hak mari kona sana kona sini, putar sana putar sini, akhir sekali tak beriman juga. Wal iyad billah. Allah kata apa? Ini ayat ini agak keras. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Dan kalau tidaklah kerana telah terdahulu dari kalimah ketetapan dari Tuhan kamu, Allah Ta'ala janji apa? Tidak menyegerakan seksa azab kepada umat ini. Apa jadi?
untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa tentu, tentulah dijatuhkan hukuman azab dengan serta-merta kepada mereka. Allah kata, kalau tidak kerana aku dah tetapkan kepada umat ini azab tidak datang segera. Mereka cabar. Berapa kali pun aku jumpa Nabi. Fa'tina bima ta'iduna. Kan? Umat dulu pun lagu tu juga. Duk main fa'tina bima ta'iduna. Buat mari Muhammad. Bosan. Cerita sama hidup cerita. Azab. Neraka. Buat mari. Tapi Alhamdulillah, Allah tidak ikut kerana mereka. Dalam suratul Kahfi, Allah kata ayat 58, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Tuhan kata, kalau aku nak ambil selalu tindakan, mati habis puakmu. Nak kata apa? Dalam surah Fatir ayat 45, walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbatin. Kalau Tuhan ambil tindakan selalu ke puak-puak jahat ni, puak kafir ni, tak ada siapa tinggal atas muka dunia ni, mati habis. Tapi biarlah dia. Allah Ta'ala bagi tempoh, bagi masa kepada dia, supaya mereka ni mudah-mudahan mereka bertobat, mereka kembali kepada Allah, dan Alhamdulillah, tuan-tuan tanda, mengikut dalam ahli sejarah kata, puak-puak Quraisy hak mati kafir tidaklah ramai sangat. Hak ramanya Islam lepas pada itu. Termasuklah pemimpin besar mereka, Abu Sufyan, masuk Islam. Padahal dia telah mengetuai beberapa peperangan yang sengit, khususnya dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Uhud, peperangan Badar dia selamat. Dia bawa tentera, dia bawa perdagangan. Abu Jahal mati. Dalam peperangan Uhud, dia menjadi ketua. Ahzab sekali lagi, takdir Allah Azza wa Jalla, tahu pembuka kota Mekah, Abu Sufyan masuk Islam. Sampai hari ini bila sebut Abu Sufyan, kita kena kata radhiyallahu anhu ba'da 20 aman, setelah berlalu tempoh 20 tahun dia menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau Tuhan ambil tindakan, mati dah dia. Kali dengan Abu Jahal dikenali dengan nama Fir'aun umat ini. Fir'aun hazil ummah, Abu Jahal, mendiang Abu Jahal. Wa innahum la fi syakkim minhu murib. Dan sesungguhnya mereka masih menaruh syak, yang meragukan tentang kebenaran Al-Quran itu. Jadi buat dia duk tak percaya situlah ke Quran, kita kata apa boleh buat? Wa ma'alaika illal balagh, kerja nabinya boleh menyampaikan sahaja. Kerja nabi boleh menyampaikan, bukan boleh memberi hidayah, bukan boleh memberi petunjuk. Kuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah menyampaikan kepada umat dia apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila kita tahu kuasa Nabi terhad, jadi itu Nabi kita telah menjalankan tugas. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik, tengok ayat 111. Wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Dan sesungguhnya tiap-tiap seorang akan disempurnakan oleh Tuhanmu balasan amal mereka. Allahu Akbar. Wa inna kullal mukhtalifin, semua kumpulan yang duduk bertelagah, yang duduk balas, duduk cari siapa betul siapa salah, duduk korek sana korek sini, balas sana balas sini. Allah kata apa? Tiap-tiap seorang akan disempurnakan oleh Tuhanmu balasan amal mereka. Jumpalah. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Tuhan tahu belaka. Mu jangan bimbanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak usah duduk orang panggil ikut kerana mereka, dan tak usah duka cita. Kita tak kata sebagai seorang pendakwah, imam, tentulah Nabi kita sedih tengok kaum dia sendiri menentang dia.
Kalau nak kata uslub gaya dakwah Nabi kasar, tak kena, kita kata Nabi lah orang yang paling lembut. Maka para ulama membuat kesimpulan bahawa semua uslub menjadi kasar apabila bercanggah dengan kehendak nafsu orang, kasar lalu. Oh, tak betul. Kita kadang-kadang bila kita cerita benda-benda yang tidak baik tak boleh dilakukan, oh ustaz ni kasar. Bila kita cerita batas iman dengan kufur, orang kata ustaz ni suka mengkafirkan orang. Bila dicerita tentang perkara ini sunnah, perkara bid'ah, dia kata ustaz ni suka membid'ahkan orang. Kita menceritakan tentang batasan. Setakat ni sempadan iman, mulanggar kufur. Setakat ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu langgar bid'ah. Jadi kita kena beza, bukan gerakan membeda lah, menceritakan tentang, menyatakan, itu satu gerakan, satu kerja yang kena buat kan. Maka Allah Ta'ala akan balaslah apa yang baik yang telah kita buat. Kalau kita gerakkan, kita ajar kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dianggap sebagai tidak betul, dianggap sebagai kasar, dianggap situ ini, kita kata apa boleh buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik, yang paling lemah lembut, yang paling bertoleransi dan berhikmah. Apa tuduhan yang tidak dilemparkan ke atas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Allah Ta'ala cerita kepada kita, ahlul kitab berpecah belah. Ada yang ambil Taurat, ada tak ambil, ada yang putar belik, ada yang kona sana sini kan. Yang menyebabkan mereka berpecah, Nabi kata iftarakat telah berpecah umat-umat yang terdahulu 70 lebih kumpulan. Maka jangan duk layan perpecahan-perpecahan yang berlaku dalam masyarakat dulu dan juga masyarakat sekarang. Maka Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya beristiqamah. Tengok dalam ayat yang ke-112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Allahu akbar. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan peduli, jangan hirau kepada kerenah-kerenah orang-orang yang apa yang tak baik. Maka Tuhan kata fastaqim kama umirta, oleh itu hendaklah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul. Dia panggil istiqamah. Tanda istiqamah. Apa dia kalau kita kata istiqamah tu apa? Kita selalu dengarkan istiqamah. Istiqamah ni sebagaimana ditafsirkan oleh Ibn Rajab. Dia kata hiya sulukus siratil mustaqim. Istiqamah itu iaitulah seorang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Iaitulah mengikut agama Allah Azza wa Jalla tanpa bengkok kona sana sini, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Dan istiqamah itu iaitulah melakukan semua ketaatan. Perkara yang Allah Ta'ala perintahkan, yang wajibnya, yang sunatnya, yang zahirnya, yang batinnya. Yang zahir itu apa? Ni ibadat kita dah buat ni zahir. Yang batinnya ada a'malil qulub, ikhlas, tawakal, sabar, zikir, sentiasa berfikir, itu dipanggil yang batin. Mana kita bersihkan semua, itu dipanggil istiqamah. Dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla semuanya, maka itu nama dia istiqamah. Ana dah buat satu risalah, dia panggil pamphlet ni, tuan-tuan boleh baca. Tajuk dia istiqamah selepas ibadat yang besar. Boleh ambil risalah yang cetak ada, yang PDF pun kita dah bagi sebar-sebarkan. Alhamdulillah, para jemaah boleh ambil dalam Facebook, dalam internet, cari risalah istiqamah. Allah Ta'ala perintah Nabi fastaqim kama umirta, tetap teguh ke atas, di atas jalan yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kamu. Bila inilah yang diceritakan, walaupun riwayatnya tidak begitu kuat, katanya
Nabi kita SAW beruban dengan sebab turunnya surah Hud. Syayyabatni Hud, mengubankan kepala aku dengan sebab ini. Sebab Allah Ta'ala bila suruh fastaqim, tetap pendirian, jangan goyah sampai beruban kita. Kita beruban ni sebab ada mikir Covid ni bila nak habis lah tak, gaji kena potong, bisnes tak berjalan. Nabi kita beruban dengan sebab apa? Sebab perintah Allah Ta'ala ni tidak ada kanan kiri. Fastaqim ala siratil mustaqim, di atas jalan yang benar. Dengar cerita ni seorang sahabat, tanda sahabat ni, nama dia Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahada." Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya Islam ini, saya tak tanya lagi orang lain. Memang sepatut pun tanya apa orang lain, Nabi depan kita kan. Agak-agaknya Nabi nak ceramah berapa jam kepada Sufyan? Berapa lama? 1 jam, 2 jam ceramah istiqamah lah. Rupanya Nabi SAW bagi 2 patah ya. Sufyan, qul amantu billah fastaqim. Allahu akbar. Mu kata aku beriman kepada Allah, mengakui iman, fastaqim, kemudian tetap pendirian di atas iman kamu itu, jangan koyah. Allahu akbar. Ini dia panggil istiqamah. Maka istiqamah itu apa dia? Kemudian Allah sebut wa man taba ma'aka. Tengok ayat. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, dan hendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat demikian. Mu, sahabatmu, istiqamah. Wala tatghaw, dan jangan sekali-kali kamu melampaui batas hukum-hukum Allah. Wala tatghaw. Tengok. Wala tatghaw di sini, jangan melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Daripada kita istiqamah, kita pergi lari pula, jangan. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah amat melihat akan apa yang kamu kerjakan, Tuhan tahu belaka. Maka para jemaah sekalian, mari kita tadabbur sikit di sini tentang istiqamah. Kalau nak baca dalam risalah saya sudah ada tip istiqamah panjang. Cuma kita nak ambil makna. Tanda sini sikit. Fastaqim kama umirta. Allah suruh perintah Nabi supaya istiqamah. Tanda. Yang pertama, apa makna istiqamah? Yang pertama, ini poin penting. Ayat ini menunjukkan kepada wajibnya seorang itu ittiba' an-nusus fil umuri diniyah, mengikut nas-nas syarak dalam urusan agama. Jangan reka sendiri, jangan duk pandai-pandai. Tak apa salahnya kita nak buat benda baik, walaupun ibadat ni tidak disyariatkan oleh Nabi, tidak ada dalam kitab-kitab sunnah, dalam kitab hadis, tapi kita nak buat benda baik, itu tidak istiqamah. Istiqamah itu dengan makna apa? Dengan bermakna kita berpegang dengan nas Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah semestinya dengan huraian para ulama yang muktabar dari kalangan salafus saleh dan yang selepasnya, maka itu dia panggil istiqamah. Oh, saya ni istiqamah dengan Islam, habis apa? Quran ni kena tafsir balik, ni tak sesuai dengan zaman kita hari ni dah. Hadis Nabi pun tu zaman unta, kita ni zaman naik kereta, naik jet. Maka orang ni tidak istiqamah. Sebab dia tidak yusallimu taslima kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang pertama, ayat ini menunjukkan kepada wajib mengikuti nas Alkitab was sunnah dalam urusan agama. Urusan dunia open, maftuh. Sekarang ni kita naik kereta 4 tayar,
Ada orang nak buat kereta terbang, naik. Yang kata, oh tak ada sampai Nabi kereta naik unta. Orang tak cerdik dia cakap macam tu. Masya Allah. Oh nak ikut sunnah nak. Dah kenapa ustaz naik kereta? Subhanallah. Ini urusan dunia, wasail, wasilah. Naik nak naik apa pun. Damai dulu tak budak-budak naik upih Pinang dia panggil dah. Upih Pinang kau dulu. Hak tok atas highway pakat tarik buat dia, sengih suka. Damai dia. Damai lu ni congek motor, mana ada orang main upih Pinang. Gitu apa dia. Itu dalam urusan dunia kita bebas nak buat. Tapi dalam urusan agama lah. Satu, tulis. Yang kedua, fastaqim kama di sini. Yang kedua, istiqamah, iaitu ad-dawam 'alal amal. Sentiasalah kita beramal dengan ajaran Islam, beramal. Oi, kita ni alhamdulillah saya orang Islam. Kita kata alhamdulillah. Solat. Sekarang ni kita naik taraf istiqamah kita, kekal solat berjamaah. Alhamdulillah. Oh, tak mampu saya tengah hari kerja, saya sempat subuh dengan maghrib isyak. Alhamdulillah peringkat awal. Nanti kita create pula di tempat kerja kita tu surau yang kita boleh istiqamah solat berjamaah dengan kawan-kawan kita. Alhamdulillah. Oh, saya dulu baca Quran Yasin je jumpa. Lah ni kita mula talaqi Quran, mengaji Quran. Dulu saya baca Quran 2-3 hari, 2-3 surah, 2-3 ayat-ayat pendek. Sekarang ni kita istiqamah setengah juzuk, 1 juzuk 1 hari. Istiqamah. Dulu aurat tak apa nak kemah molek tutup. Dah, pakai dah tudung tapi tudung kecil-kecil ya. Tudung hak boleh tekak kata orang. Jambu nampak, jalan atau lengan pun nampak. Sekarang ni kita mula kemas. Daripada nampak lengan, kita sudah pakai stongan. Alhamdulillah. Maknanya itu dia panggil istiqamah itu dengan apa? Ad-dawam 'alal amal. Berterusan melakukan amal-amal yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan menjauhi segala larangan. Maka itu dia panggil istiqamah. Yang ketiga, istiqamah di sini fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Tengok, Allah Taala peringat istiqamah jangan melampau. Apa dia maksud jangan melampau di sini? Bukanlah larangan di sini daripada cuai ataupun lemah, tapi di sini juga larangan daripada melampau batasan. Apa dia langgar batasan? Contohnya dia panggil ghulu sangat, daripada agama tu mudah menjadi agama susah. Ini ada setengah orang ni masya-Allah tabarakallah. Siapa peringkat benda-benda yang haram, yang halal pun jadi haram. Sebab keras sangat dia punya cara beragama. Kita kata tidak. Kenapa tak hantar anak ke sekolah tu? Sekolah harap, sekolah orang putih. Mengaji atas meja ni tak ada berkat. Atas anak dia pergi ngaji entah apa. Akhir sekali balik-balik bukan balik agama, buat balik benda-benda yang pelik-pelik. Duduk main gosok batu, gosok kayu lah. Melampau. Siapa anak tak boleh pergi sekolah? Anak tak boleh ikut pelajaran. Anak pula macam-macam. Ajaran dia pula penat-penat. Akhir sekali kumpulan ini sama ada dia jadi kumpulan teroris yang ganas-ganas ataupun dia jadi pengikut ajaran sesat yang tidak tahu ke mana. Jadi dalam agama ini Allah Ta'ala suruh istiqamah wala tatghaw. Tengok balik. Istiqamah wala tatghaw. Mu istiqamah di atas urusan Allah Ta'ala, jangan melampau. Ingat ke tidak 3 orang pemuda mari nak mari mengintip siasat apakah ibadat Nabi di rumah. Dia mari. Oh, Nabi solat sampai bekak kaki. Dia buat keputusan, seorang ni buat keputusan, dia tidak akan kahwin, nak ibadat terus. Seorang lagi, aku tak nak makan tengah hari, puasa terus. Yang seorang lagi, aku tak nak tidur malam, tahajud terus. Tuan-tuan dan puan, bila kita dengar 3 pemuda semangat, kita rasa hebat ke tak hebat pemuda ni? Hebat? Oh, mesti hebat. Nak jadi ahli ibadat, rupanya tidak hebat. Sebab dia telah langgar SOP fitrah. Bila Nabi dengar, Nabi kata lah, aku Nabi yang paling warak, yang paling bertakwa, aku kahwin. Aku berpuasa dan aku juga berbuka.
puasa sunat. Aku bertahajud, aku juga tidur. Kenapa adamu tak mau tidur? Kenapa tak mau kahwin? Kenapa tak? Maka Nabi larang daripada tanattu', melampau dalam agama, itu tidak boleh. Jadi kumpulan yang melampau dalam ibadat ni, mereka ni akan jadi kumpulan khawarij. Khawarij ni kasar sangat dia punya bahasa, sehingga orang buat dosa besar kafir. Jangan main-main. Ini dipanggil kumpulan ekstrim, bahaya. Dalam agama kita tidak. Agama kita, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat yang sederhana, yang telus, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Kita ni manhaj wasat ahlus sunnah wal jamaah, berpegang dengan nusus, beramal dengan segala apa yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak melampau dalam beragama. Tanda. Ini ciri istiqamah yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang telah diajar oleh Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, saya ringkas di sini, tuan-tuan boleh tengok dalam risalah kita istiqamah. Mari kita pergi kepada ayat seterusnya, menarik perbincangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah dia suruh istiqamah, fastaqim kama umirta, maka Allah larang satu perkara. Tengok ayat 113. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. Allahu Akbar. Setelah Allah Ta'ala larang daripada melampau dalam agama, Allah Ta'ala larang pula kita daripada bersekongkol dengan kumpulan yang zalim. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Masya Allah. Tengok nota di bawah 375. Yakni janganlah kamu wahai orang-orang Islam bersahabat, atau bekerjasama, atau bersyubhah, ataupun berpakat menyetujui perbuatan orang-orang yang melakukan kezaliman dalam segala bentuknya. Apa bentuk? Zalim kepada makhluk, zalim kepada Islam, lebih-lebih lagi melakukan kezaliman terhadap Allah, melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Ini kita tidaklah ni. Dia kira zalim tak zalim itu geng kita ke tidak geng kita? Lah. Kalau kawan kita boleh berlaku. Bukan kawan kita, lah ini teman rapat saya. Kapi-kapi lah. Asal satu kepala dengan kita lah. Maka kezaliman dalam segala bentuk, lebih-lebih lagi orang-orang yang menjadi musuh Islam dan musuh umat Islam, jangan bersekongkol dengan mereka. Dulu awak kawan dengan dia, dulu saya tak kenal molek. Bila kita kenal muka dia, kenal watak dia, tidak ada hak lagi untuk kita terus bersahabat, bertahaluf dengan orang-orang seperti ini. Jangan. Maka Allah kata apa? Maka kalau berlaku demikian, mau pergi menyokong juga puak yang zalim, zalim dari sudut akidahnya, zalim dari sudut perbuatannya, fatamassakumun nar, api neraka akan membakar kamu, sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain dari Allah. Tsumma la tunsarun, kemudian dengan sebab kecenderungan kamu itu, kamu tidak akan mendapat pertolongan. Jadi kata di para ulama tadabbur, kalau cenderung nak sokong orang zalim pun sudah dikenal api neraka, bagaimana dengan orang zalim itu sendiri? Sudah tentu lagi dahsyat. Allah. Ini dia panggil apa dalam bahasa kata qiyas al-aula. Mana kalau nak sokong pun tak boleh dak, buat zalim lagi tak boleh. Macam dalam ayat Quran, fala taqul lahum ufin. Mu jangan kata uf pada makmu. Kalau tampar lagi tak boleh. Jekah lagi tak boleh. Kan? Itu dia panggil tambih. Maknanya cenderung nak sokong sudah tak boleh, kalau sokong lagi tak boleh. Allahu Akbar. Baik. Maka setelah berlakunya kita istiqamah, kita ni manusia, ada nafsu, ada syaitan duk kacau kita, ada godaan-godaan yang tak boleh kita lari. Sambil-sambil istiqamah kadang-kadang terjebak juga dengan dosa-dosa. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Dosa kecil tak boleh nak lepas. Mungkin terjebak juga dengan dosa-dosa yang lebih besar, pertengahan. Maka apa jalan solusi? Allah Ta'ala beri pada kita ayat 114.
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Allahu Akbar. Dan dirikanlah sembahyang wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau dan umatmu. Tadi ayat istiqamah, jangan melampau, jangan zalim, nak jaga istiqamah, solat. Orang boleh laku solat 5 kali sehari, lebih-lebih lagi kalau boleh kita kekal berjamaah, ini tanda istiqamah. Salah satu daripada tanda istiqamah. Tuhan kata apa? Dirikanlah solat engkau dan umat pada 2 bahagian siang, pagi dan petang. Ulama bahas inilah panjanglah kalau kita nak bahas. Ada kata apa ni, subuh dengan asar, panjang. Yang pentingnya kita nak ambil dalam waktu solat ni sudah ada kata maghrib, fajar dengan maghrib. Yang penting tak semua 5 waktu tu kena jaga belakang lah. Tak usah duduk. Cuma perbahasan tu panjang. Allah kata apa? Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Dan sesungguhnya amal-amal kebajikan, terutama sembahyang itu menghapuskan kejahatan. Zalika dzikra lizakirin. Perintah-perintah Allah yang demikianlah menjadi peringatan bagi orang yang mahu beringat. Sebab nuzul ayat Quran ni, tanda sikit menarik ni. Abdullah masuk cerita seorang laki-laki di kalangan sahabat, dia tersalah. Dia jumpa orang perempuan yang dia pegang, naik ras itu gagu kan. Ada kata dia cium. Dia tahu dia bersalah. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ni bersalah. Macam nak buat ni? Jadi Nabi kita pun tunggu sekejap. Tu ayat Quran ni. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Kalau bersalah, mau ambil air semaya wudu, kamu solat, InsyaAllah kebaikan yang kamu buat itu menghilangkan dosa kamu itu. Jadi tapi kalau terlibat dengan zina, dengan hukum hudud, lah, terpaksa kena had. Zina kena sebat ataupun kena rejam, curi kena potong tangan, minum arak kena sebat. Tapi hak ni dia panggil sentuh-sentuh gitulah, orang panggil jamuh-jamuh ya. Jadi hak ni tidaklah besar sangat. Maka tu ayat Quran, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Orang ni bertanya, Rasulullah, untuk saya kau ni ayat ni? Nabi kata, la, liman amila biha min ummati. Mana-mana orang kalau umat aku, kebajikan akan menghapuskan kesalahan. Jadi kita kena banyak lah. Ada lagi lah riwayat lain yang hadis ni dalam Bukhari dan Muslim. Jadi ada kata cerita lain pula, seorang ni cari buah tamar. Yang pentingnya kita naknya Allah Ta'ala hapuskan kesalahan kita dengan kebajikan yang kita buat. Jadi kalau kita salah buat dosa, kita taubat. Sebab itulah ulama kata, tanda tuan-tuan, ahli-ahli perniagaan digalakkan bersedekah. Sebab apa? Kita bimbang, takut barang yang kita jual tu ada tak kena. Kita jual ni rasa molek dah tak buah ni, tapi dalam tu buruk, masam. Maka duit ni kita sedekah sebahagian daripada keuntungan kita. Kita kata, ya Rabbi, sekiranya buah yang aku jual ni tak molek, tak baik, maka duit yang aku sedekah ni jadilah ganti kepada hak aku ambil yang tidak berhak daripada orang tadi. Subhanallah. Jadi kita banyak sedekah untuk nak tathir, membersihkan pendapatan kita. Jadi Allah Ta'ala ada kata semaya subuh, semaya zuhur, semaya asar, panjang, yang penting jaga salat. Wa zulafan minal lail, dan sebahagian daripada malam. Ada kata maghrib dengan isya. Yang penting bagi kitanya, kebajikan itu menghapuskan kesalahan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat bandingan solat 5 kali ni seperti sungai depan rumah. Depan rumah kita ada sungai, air bersih, kita mandi 5 kali sehari dengan gosok-gosoknya, tentulah tidak ada dosa lagi. Fadzalika mathalus salawatil khamsah yamhullahu bihinnal khataya. Nabi kata demikianlah bandingnya salat 5 waktu ni, Allah Ta'ala hapuskan kesalahan. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah. Jadi kita solat dengan rukunnya, dengan syaratnya, mana kita hapuskan dosa kita, hapus dosa kita. Sudah maya kita pergi kerja pula, tengok pula benda maksiat, mari solat pula, hapus. Jadi gitulah doa basuh semua. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan kita tidak berdosa.
yang terakhir penutup ayat istiqamah ini, Allah Ta'ala bagi kepada kita sabar. Ayat 115, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allahu Akbar. Dan sabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah, kerana sungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang yang berbuat kebajikan. Maka setelah kita diminta istiqamah, tinggalkan benda-benda yang tak baik tadi, lakukan solat, wasbir, sabar. Ulama kata sabar itu 3 kategori. Sabar yang pertama melakukan ketaatan, sabar yang kedua meninggalkan larangan dan maksiat, sabar yang ketiga ketika ditimpa bencana dan musibah. Jadi kalau kita boleh sabar, maka istiqamah kita berjalan dengan baik insya-Allah. Jadi kita akan sambung lagi ayat yang ke-116 pada siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.